What's good, people? Welcome back to our channel. This is Gen Y Cult YouTube channel, and you are listening to hashtag Tonton Apa di Netflix podcast series where we review available movies in Netflix just for you. You are listening to the annoying sound of Jackson Lee Tebing and the horny voice Oi. of Celaka. tak okay. Okay. To the angry voice of Abang Nugget. Abang Nugget. Yes. So episode kali ni kita nak review movie yang tengah trending di Netflix Malaysia. I think also trending in Netflix all over the world. Masuk dalam top 10 terus lepas dia release. The movie is called White Tiger. Dan Yes. persoalan yang kita nak tanya lah dalam sesi kali ini. Adakah movie ini mengabaikan tanggungjawab sosial asalkan filem dia laris? Something that we will discuss next. So stay tuned, guys. Alright, so movie kali ini White Tiger, a trending movie. Both of us dah tengok. So before we go further, I would like to ask Abang Nugget here, what is your first impression before you watch the movie? First impression. So kali ni excited sikit lah sebab memang follow cerita Hindi. Lama dah follow cerita Hindi movies ni kan. Arwah mak aku pun memang suka tengok cerita Hindi. Memang big fan of Hindi movies. Kadang teman arwah tengok movie sama-sama. Kalau family gathering pun usually memang pasang cerita Hindi, cerita Tamil lah. Sebab tahu dia orang memang suka tengok cerita Hindi, cerita Tamil kan. Layan lah, tak kisah apa. Layan. Dia orang memang suka pasang cerita gitu. Lepas tu layan lah. Lepas tu bila dah banyak tengok cerita Hindi, senang cerita from India lah. Sebab Bollywood yang Banyak. bahasa Hindi. Mhm. Yang bahasa Tamil ni Kollywood kan. Ada Mollywood lah, Pollywood lah, apa benda wood, macam-macam wood ada kan. Dia orang kan banyak bahasa kan. Telugu lah. Itu aku tak faham sangat. Kalau Punjab dia Bollywood kan. Oh yeah. Lepas tu Serius itu reaction aku yang pure sebab aku macam tak tahu ada Punjab Bollywood. ya. Punjab Bollywood. Tapi generally yang orang Malaysia kita biasa dengar ialah Bollywood and Kollywood lah kan. Ya, betul. Sebab satu Hindi, satu Tamil kan. Kollywood pun kenal sebab Rajinikan aku rasa. Ya, Rajinikan. Geng-geng tu lah. Yang Bollywood ni geng-geng Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan semua ni lah kan. So, bila dah banyak tengok cerita India, cerita from India, kita dah nampak tau. Cerita-cerita dia orang ni dah evolve from the stereotypical love story, cinta terhalang, cinta tiga segi kan. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, saling baju. Golek-golek bawah pokok. Golek-golek bawah pokok, hero kena tumbuk, lepas tu hero tumbang, hero bangun balik, hero fight, menang, happy ever after. Dia orang dah evolve from that premise tau. Yes, betul. Tema yang dia orang cover pun dah diversify, dah banyak. Cinematography pun dah bertambah baik kan, especially from young directors yang bukan directors lama-lama ni kan. Yes, betul. So bila tengok Netflix pula, bila dah ada Netflix apa semua kan, Hindi movie yang eksklusif to Netflix yang ada dalam Netflix pula banyak yang power-power tau. Bukan yang klise Hindi movies ni lah kan. Banyak kan, bukan satu dua lah aku rasa. Macam Andhadhun. Pernah tengok Andhadhun? Andhadhun belum, tapi macam aku tak tahu Netflix ke Amerika tu Netflix ke? Tak tahu, tapi yang ada dalam Netflix ni dia macam targeted to Western audience tau. Bukan yang typical Bollywood yang ada cerita-cerita yang cerita-cerita yang macam ni kalau tengok dekat wayang kat India, lepas tu tak ada happy ending, tak ada lari-lari, dia orang bakar panggung tau. Itu stereotip yang aku dengar. Kalau cerita dekat panggung sana aku tak tahu ni how betul setakat mana dia punya betul. Tapi kalau hero mati bakar panggung. So cerita-cerita yang bakar panggung ni bila kita tengok dia orang dah banyak evolve tau daripada stereotype yang lama-lama ni. So bila tengok White Tiger ni kan 2021, poster pun nampak modern sikit. Lepas tu
rasa excited lah, excited to watch this movie. I watched the movie and I wasn't disappointed at all. So, Mhm. what about you? Kau punya first impression macam mana? Abang, Uh, Jackson Lee? ha, kalau aku pula cerita ni macam kau cakap, banyak review yang bagus lah. So basically was recommended dan suggested lah from a few from my friend lah. Lepas tu Mhm, dia orang kata movie ni memang best. Dia tak typical Bollywood punya movie, and then dia cover isu-isu yang sangat heavy dan isu yang deep lah. Bagus untuk dia main social punya isu kan. So mhm. aku pun memang dah dengar orang cakap macam tu, so aku memang plan nak tengok dan aku create masa lah untuk tengok. So based on what have been provided to me daripada orang lain, aku memang set high expectation lah untuk movie ni. Movie ni Oh, based from a book yes, a book, 2008 book of the same name, The White Tiger juga. Okay, oh Mhm, patutlah. So that's why maybe that's explain lah why movie ni unique sikit lah. mhm, Aku tengok, um, to be honest memang cerita ni memang bagus lah. Memang everything that they said memang gempak lah, dari mhm, segi storytelling, dari segi apa cinematography dia, mhm. dia punya character development memang Betul? memang power lah cerita ni. Mhm, Uh, tapi of course lah aku macam mana, sebab aku tengok macam kita pernah sentuh sebelum ni, in the spirit of criticizing a movie kan. mhm. Adalah satu benda yang aku rasa agak mengganggu aku Oh, dan mengganggu? ya, agak mengganggu aku, dan aku ialah push untuk dijadikan sebagai satu persoalan dalam kita punya podcast kali ni. Oh, persoalan lah. Kau akan Persoalan. gangguan macam kena ruqyah ke apa ke? Oh, janganlah. Okey, okey, okey. Kita dah buat benda ni tengah malam kan. Okey, okey, sambung, Uh, sambung, sambung. Sorry, sorry. So if going to the movie lah, I'm just gonna go straight and try to just give a basic review about the movie. Mhm, Tema dia dua yang paling paling strong aku nampak lah. Dia mhm, banyak banyak benda-benda yang dia dia masukkan dalam movie. That's why movie ni gila babi power tau. mhm. Tapi yang paling strong aku nampak adalah sistem kasta dan juga poverty lah. Betul? Ah, sistem kasta dan juga kemiskinan. Mhm. Kasta is real Oh, itulah. Kas Kasta ni Itulah. real Kita tak familiar sebab kita tak ada dalam society tu. Bila Ah. tengok dalam movie ke in real life ada juga certain cases tapi kita dengar je kan. Tak Yes, tak tak kita dengar je. Aku yalah, kasta ni kalau dekat Malaysia punya, yalah kita ada Indian kat Malaysia kan, kita mhm, ada betul. member yang Indian. Mhm. So macam aku pula, background aku kat Kelantan. So kat Kelantan Saya kan kat background kat Kelantan India, sorry, sorry. ini belum apa-apa lagi. Ini lah masalah. Tak, 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 aku background aku ialah membesar kat Kelantan. Jadi Mhm, Kelantan ni orang India dengan orang Cina tak ramai. mhm, Ada, tapi dia tak ramai, dan bila dia orang, kalau dia pun most of them dia orang cakap bahasa Kelantan juga. mhm. So aku punya apa, orang kata assimilasi bukan, Assimilation lah. that's not the right word that I'm Pasal? looking for. Aku punya expose dekat dia orang punya culture tu tak, Exposure lah, exposure tu tak adalah macam orang dekat negeri-negeri lain aku rasa. So, Dip bercakap mhm, pasal kasta ni, aku masa kecil-kecil dulu tau, there's a joke tau yang kita orang selalu dengar. Orang India ni mhm, dekat Kelantan kan, mhm, kalau dia, sebab dia orang cakap Kelantan tau, so kalau dia orang macam membeli ke apa ke kan, kalau dia orang jual barang ke apa kan, dia orang akan ha. kira RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Dia dia tak sebut RM4, Apa? sebabnya dia bunyi dia macam macam satu bunyi Oh. dia macam satu bunyi kasta yang rendah. So, Oh. bagi aku masa kecil-kecil dengar macam Ya, dog joke ke lah. ni? Memang betul ke Bet ada joke ni? Kalau joke ni cikgu bagi tahu kat dalam sekolah macam benda gelak-gelak, dan member aku yang India pun macam gelak juga benda ni kan. Oh, So, aku macam bukan nak be insensitive lah. hmm, No, it's not, I'm not trying to be insensitive about this issue, tapi
That's what happen lah. Masa kecil-kecil benda macam ni just macam lawak-lawak, joke je kan. Padahal benda ni is real and it's very, orang kata, permasalahan yang besar. Tapi bila masa budak-budak kita dengar macam kelakar-kelakar ya. So now bila dah besar, only then it came back to me and benda tu, dan dia make me realise that kasta is not actually benda yang kau boleh gelak-gelak. Betul. Lepas tu dalam tu dia tunjuk poverty dia yang kau-kau lah. Kalau Yes. because basically if you have jurang perbezaan kelas sosial yang tinggi, kau Mhm. akan ada satu economic disparity yang sangat tinggi lah. So Betul. yang kaya, kaya gila, yang Hmm. miskin, miskin gila. Yang Mhm. miskin ni berak merata tau. Ya, ya, Yang betul, betul. miskin ni macam berak, nak berak kat mana. Yang kaya tu rumah tau. Kau tahu tak kalau India punya kaya dalam movie dia punya, dalam Bollywood punya style yang jenis tangga ada dua, kiri kanan. Ya, ya, betul. Jumpa kat tengah Yang kan. watak utama dia Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan nanti duduk kat depan tu kan. Ah, Bila parampara Tratistar. Itu Wakatan daripada dia, Bombay Police Station ni. bukan. Yang aku quote tu is real punya Oh, dialog betul? daripada cerita Mohabbatin kot dekat dalam sekolah Oh, Gurukul. aku sebat je. Kau memang Singapura. So basically itulah the main kasta dan juga poverty. Jadi nak menyentuh kepada persoalan yang kita cakap mula-mula kan. Hmm. Sebab macam apa hal pula kau tiba-tiba nak kata movie ni, the director or the movie maker mengabaikan social responsibility Ah, terhadap penonton dan ah, hanya nak lariskan movie saja. betul, betul. Yang ini aku pelik tau sebenarnya. Tapi tak apa, cerita dulu. Hmm. Sebabnya aku raise this issue sebabnya aku nampak ada betul jugalah bagi aku. Mhm. Sebab aku yalah basically kita dah movie ni keluar and then we wanna do podcast about it. We do a bit of research kan. Betul. So aku sukalah bila tengok ada orang raiskan this issue. Basically orang yang raise this issue, most of them from India itself. Hmm. So bila tengok balik aku rasa ada betul jugalah sebabnya bagi akulah ni kan, dia Mhm. punya movie tu dia lebih nak eksploitasi tema kasta dan poverty tu, Mhm. which is a very sensitive issue tau. So Mhm. dia macam nak show the worst part of India dan Mhm. nak jadikan benda ni macam lagi teruk so that it become controversial. Bila dia jadi lagi Hmm. controversial, it become more hype lah. Betul. Dan kenapa dia kata mengabaikan social responsibility tu sebab dia just nak hypekan movie tu. Dalam movie dia tu dia tak ada reflect on the positive value tau. Especially from the main character tu punya action lah. Dia Mhm. tak ada tunjuk positive value. Even the ending pun dia kalau tak nak spoil cerita tu kan. Aha. Tapi dia macam basically dia kena oppress Mhm. dan dia nak keluar daripada dia punya kepompong tu, dia menggunakan cara yang jahat. Dan Hmm. dia tak tunjuk pun dengan detail consequences of his action tu. Oh, faham, Macam faham, faham. patutnya kena tunjuk lah bila cakap dari segi moral lah. Mhm. Bila bercakap dari segi moral aku rasa benda ni kena di-highlightkan jugalah. Tak Mhm. boleh je lah senang-senang buat jahat dan keluar daripada kepompong dan kau macam tu je. Dia punya ending pun macam tu. Macam okay that's it. Dia dah keluar, dia dah settle. So macam Mhm. what's your responsibility as a movie Ap maker apa untuk resolution dia kan? apa resolution dia tu satu dan apa message yang positif kau nak bagi dekat Hmm. orang. It's a good movie. Memang Mhm. dia punya in terms of everything else is very superb fantastic. Memang dia punya storytelling, dia punya scene-scene dia pun memang menarik Betul, lah. Dia betul. punya scene. Cara dia nak develop satu benda. Contoh dia nak cerita pasal ritual dekat sana, agama pasal adat menyembah dekat sana kan. Dia Mhm. dia dia siap explain lagi Islam ada satu Tuhan, Mhm. Christianity ada tiga Tuhan. Hinduism ataupun Buddha, dia ada beratus dewa tau. Mhm. Lepas tu dia cerita pula, padahal dia just nak get to one point je. Mhm. So then dia buat benda yang sama. So dia punya details dalam every story development, dalam mini-mini story tu memang best lah bagi aku. So nak cakap memang dia buat memang detail lah. Betul, betul. Except
towards the end dia jadi macam a bit of lazy writing sikit ending dia for me Faham. lah. So itu yang apa kata nak justify kenapa Hmm. keluar persoalan adakah movie ini mengabaikan social responsibility terhadap penonton dan Mhm. cuma nak lariskan filem dia sahaja. So Oh, that's my take on this. faham Uh, faham. what about you? What do you think? What about you? Oh, wow. Jika be careful, you are damn. God damn. What Tread about you? lightly. Choose your words carefully, man. I Uh, don't want this to you know choose your next word question. backlash teruk ni. Tak apa, tak apa. Go Tak apa ahead. tak apa. Okey. Okey, ni nak cerita panjang ni, jadi kita nyalokok jap. Minum dulu. Okey, ready? Go ahead. Okey, macam ni aku faham apa isu yang kau cuba raise, apa apa persoalan-persoalan yang timbul tu, dan dengan statement tu sendiri aku faham. Tapi kita kena realise one thing, this is not a conventional movie yang straightforward tau. Bukan straightforward movie yang cerita straightforward, cerita yang tak ada apa-apa Mhm. criticism ke, perli ke apa ke. Dia cerita straightforward. Bukan, ni bukan cerita yang macam tu. This movie is a satire. Mhm, Satire mhm, ni kalau by definition dia guna the use of humor, irony, mhm, exaggeration or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices. mhm, So mhm, dalam movie ni kita nampak banyak vices kan, rasuah, penindasan, kemiskinan, crime kan. So satu pula, this movie bukan saja satire yang normal satire, this is a very dark satire. Humor, exaggeration, irony yang digunakan dalam cerita ni very dark kan. Kalau nak explain kita spoil lah. So mhm, aku cerita macam tu je lah generally. So this is a very dark satire pasal upward mobility tau. Upward mobility ni the capacity or facility for rising to a higher social or economic position. Macam apa yang main character ni lalui kan. oh, So dia nak ubah, dia nak naik daripada kelas dia lah. social and economic position yang dia ada sekarang, dia nak naik, dia nak climb the ladder. Mhm, So apa yang character ni lalui itu. So upward mobility. Ah, Cerita ni juga pasal class struggle, caste struggle, kasta kan, poverty, crime semua ni. This is the premise of this movie. Now, so faham. the thing is, life is not only rainbows and butterflies. Ini lagu tau. Nak nyanyi dia jadi tak sedap lah kan, tak kena dengan suara. Ah, so benda-benda buruk ni, benda buruk yang tak baik macam ni dalam cerita ni, yang digambarkan dalam cerita ni memang wujud. So Mmm, this depiction of these themes, tema dalam cerita ni, matlamatnya ialah untuk menunjukkan there is a problem within the society. Within the society, within the system, dalam mindset orang yang dalam society tu kan. So, mhm, dia orang nak put a spotlight on it so that people will realise. Tahu? okey. Memanglah kita nampak macam exploitation kan, tapi ada yang tak tahu, kan? Oh, that's why Ah, dia memang exaggerate gila-gila on the themes dia lah. Exaggeration tu pun kita sendiri yang nilai. Maybe memang wujud kemiskinan yang teruk macam ni, kita tak Oh, tahu, kan? okey, Sebab kita duduk dalam society yang berbeza, mhm, dalam negara yang berbeza, kita tak tahu. betul, Jadi, betul. lepas tu pula, movie ni, dia adaptation of novel tau. Written by Aravind Adigas nama dia. Macam tu kot Oh, sebut nama dia kan, yeah. Aravind Adigas. Novel dia nama sama jugalah, The White Tiger kan. Adiga ni dia explain, criticism by writers like Flaubert, Balzac and Dickens of the 19th century helped England and France become better societies. Itu yang dia cuba nak buat. Dia nak criticize society yang dia dalam kat India ni so that it will be better. Oh, Ah, Itulah yang satu cerita pasal oh, satire lah. so
dia basically the movie itself is already done dia punya part towards the society. Yes. Ha, Sebab kalau kita tak tahu benda tu wujud, kita tak tahu there is a problem. Bila uh, kita tak tahu there is a problem, macam mana kita nak cari solution? that's right. Kita kena acknowledge that the problem exists. Yes, Kita kena betul. accept dan baru That's kita boleh find a solution, betul tak? betul. That's the first step to menyelesaikan masalah is to Ah, acknowledge that there's a problem lah. Kalau kita memalingkan muka ke arah lain, kan, memalingkan muka Mhm. ke arah lain, so kita tak nampak kita tak nampak masalah tu kan. Betul. Kita bawa motor steady, tengok ada sampah berlonggok kat kiri. Tak nak tengok, kita Mhm. pusing tempat lain. Memang Mhm. nampak padang, nampak cantik, tapi sampah kita tak nampak, Mhm. kan. Kita kena tengok sampah tu, baru kena tahu ada sampah kat situ kan. Contoh kan. Okay lah. Ha, Lepas tu pula Balram ni, watak utama dalam cerita ni, dia bukan normal protagonist tau. Dia Balram, ah, yes, ada main character lah. dia Mhm. dia ni anti-hero. Anti-hero ni dia lacks conventional heroic attributes tau. Contoh-contoh anti-hero yang kita biasa tengok dalam movie ni macam Deadpool, Joker kan. Oh, Macam dalam cerita ni dia cerita class difference, caste difference, poverty kan, social mobility kan. okay. Dalam Joker dia cerita pasal mental health kan. Ah, So same tema dalam Parasite pun cerita ni macam Parasite sikit lah kan. ada. There's Ah, someone said out there yang movie ni macam Slumdog Millionaire campur Parasite. Ya. Ah, Adalah feeling tu. Lepas tu bila dalam cerita ni sendiri, protagonis ni, watak utama ni Balram ni, ni quote dia lah. In my country, it pays to play. In my country, it pays to play it both ways. Dia cakap. Dia cakap, bukan aku cakap. Apa aja Dia cakap. Kan? tak payahlah TU ada slang. The Indian entrepreneur has to be straight and crooked, Hmm. mocking and believing, sly and sincere, all at the same time. Ni dia cakap lah. So, ini mindset dia tau. Ini mentality dia. Kenapa dia ada mentality macam ni? Sebab dia punya upbringing, dia punya Hmm. experience, dia punya dark past, yang itu apa yang dia lalui. Dan juga dia punya social construct dekat negara dia tu. Kan? Oh, So, dari situ dia just nampak dia kena serve. Dan untuk serve ni, dia dah cuba serve. Lepas tu dia ada sikit twist, kan? Dia uh, tukar jadi lebih dark kan. Macam tu lah. so basically to justify dia punya action, dia buat, dia buat benda yang jahat to get out from dia punya kepompong. It's because dia tu anti-hero lah. Watak dia, Watak dia tu type anti-hero. type watak dia kan. Dia tak ada ethics, dia punya pemahaman dari segi moral value dia bukan macam normal hero biasa lah. Senang Ah, cerita tadi kau cakap Joker, Deadpool compare hmm. dengan Superman or Batman kan. Ah, Deadpool kan merepek-epek kan. Yalah. Faham. Macam Okey. macam anti-hero yang saya cerita tadi tu, anti-hero yang tu, dia memang starting dia memang sampai mula sampai habis macam tu. Yang Mhm. dalam cerita ni tu menunjukkan character development cerita ni strong tau. Tu aku Balram setuju. ni character development dia mula-mula macam mana, lepas tu dia jadi macam mana, kan? Mhm. So daripada hero jadi anti-hero. Nampak? Mhm. Kan? Betul. Cerita pasal tanggungjawab sosial. Yang ini kau sebut tadi kan? Tengok yalah, as a movie director, someone yang ada access to, preach to masses lah. Mhm. Preach to masses tu maksud aku dia ada access untuk sampaikan any kind of Hmm. message towards masyarakat ramai lah. Mhm. So kena at least sebarkan benda yang positif lah. What do you Hmm. so that's my thinking lah. Kau macam Faham. mana? Bila tu macam aku cakap tadi, bila kita tak tengok sampah, kita tak tahu kita ada sampah kat situ. So Mhm. setaya ni function dia ialah untuk criticize, kan? Mhm. Put the spotlight on that supaya kita nampak. So situ memang daripada apa yang kita nampak tu negatif, tapi apa yang dia buat tu positif sebab dia identify the problem. Betul tak? Oh, Aku rasa uh, gitulah. okay. Cerita pasal tanggungjawab sosial pula. Okay, apa objektif movie? Kita boleh analogikan macam dulu aku tengok Raja Lawak kan. Dia orang ni buat-buat lawak, aku dah gelak-gelak apa semua. Lepas tu juri komen.
Oh, lawak tak ada message, lawak tak ada moral kan. Seolah-olah lawak yang dia buat tu tak berkualiti. Padahal matlamat komedi ialah untuk buat orang gelak. Message or moral is a bonus. Betul ke tak? Kan? Betul lah. If you Ha, put it like that, betul lah. ha. Mhm. Macam objektif movie pula, matlamat utama dia ialah untuk entertain. Kalau Hmm. kita tengok, if you are entertained, then matlamat tercapai. Message or moral is a bonus. Bukan main objektif. Hmm. In this case, dalam cerita ni pula, dia bukan tak tunjukkan benda yang baik tu, dia buat benda jahat. Dia tunjuk benda buruk. Itulah yang kita kena tengok. Tengok Hmm. benda buruk ni. Masalah ni wujud, kan? Hmm. So, sini kita boleh pusing ni. Bukan pusing lah, kita boleh tengok daripada sudut ni pula. Tanggungjawab sosial ni, dekat director tu memanglah ada, tapi tak semestinya dia jadi obligation tau. Obligation yang kita pula sebagai viewer, kita ada tanggungjawab kita sendiri juga. Tanggungjawab bukan kepada movie maker semata-mata, tanggungjawab kepada viewer pun ada juga, kan? Audience pun ada that kena play the Ha, part. macam ada satu video pasal Samuel Jackson. Dekat YouTube lah. Dia dia kan berlakon banyak cerita watak jahat yang suka mencarut, tembak orang, ganas-ganas kan? Dia punya tagline dia bila mencarut kan. Dalam every Semua movie dia akan sebut carutan dia tu lah kan? ha. Lepas tu dia Samuel Jackson ni sendiri pergi kedai runcit kan. Lepas tu dia nak beli apa benda tah, ada orang datang marah dia. "Sebab kau lah anak aku mencarut," kan. "Kau lah ni mencarut-mencarut dalam cerita-cerita ni kan." Dia pula kena. Dia pula kena marah, dia berlakon kan. Hmm. Jadi bila dia dah ramai-ramai mencarut-carut ni, dia bengang, dia bantai balik. Dia kata, "Kau lah, masalah kau lah, siapa suruh anak kau, kau dah tahu cerita ni bukan rated R." Kalau kat Malaysia umum lah U kan, 18 Mhm. SG 18 tu kan. Kau dah tahu cerita ni bukan rated R, kenapa kau bagi anak kau tengok? Itu itu tanggungjawab viewer kan? Betul. Hmm, hmm. Itu Lepas tu tanggungjawab viewer, tanggungjawab parents kan. satu lagi cerita pasal social responsibility ni, aku rasa kadang-kadang bila kita memang kita put a heavy emphasis on social responsibility ni, to some extent dia boleh limit creativity tau. Sebab, um, bila engkau buat movie ataupun kau menulis ke, maknanya kau do something with your creativity lah. You start with a blank canvas kan. Mhm. Tapi Mhm. bila engkau put, borders Hmm. ataupun barriers around apa yang kau boleh buat, dia limit kau punya creativity tau. Oh. Itu aku rasa gitulah. Macam social responsibility ni kalau kau nak tengok cerita yang good message, dia jadi macam propaganda pun ada. Dia jadi Ah, macam ceramah pun ada kan. yalah. Ah, Yalah, yang faham lah macam ah, aku ada feeling macam Finas kat Malaysia ni lah. yes, yes, yes. Good point, good point. Terlampau terlampau banyak apa limitation dan perkataan ni Ah, tak disebut, isu ni ya. sensitif. Last-last tak boleh buat last-last buat movie jiwang je lah kan. Tak. Alah buat movie juang, buat cerita hantu. Lepas tu cerita kelakor. Kelakor pun kena ada message. Kalau tak, "Oh ini lawak tak ada message." What? Kan? Ya. So, Sabar sabar abang nak ah, abang nak bukan marah, cerita. betul lah angry voice of Abang Nugget kan. Kita bawa tenang sikit. Okay, resolution of the movie pula. Macam kau cakap tadi kan, ending dia macam abrupt. Mhm. Macam, dia resort to, vices dia yang apa yang dia tengok, apa dia buat tu, dia kata, "This is the only way dan kita kena buat macam ni." Dan dia successful, habis macam tu, kan. Mhm. Tapi kalau kita tengok from another perspective, kalau orang tu, dia tak sedar yang apa dia buat tu jahat, dia tak ada rasa remorse, tak ada rasa menyesal, lepas tu dia tak ada rasa nak berubah, that itself is a punishment to that person, betul ke tak? Dia Mmm. macam macam kalau dalam Islam dia ada istilah istidraj tau. Mmm. Kan? Jauh Abang Nugget tarik. Contoh kan. So macam dalam Yalah. dalam dalam cerita ni dia habis, dia conclude dengan, "This is what I do, if I want to succeed, I have to commit crimes."
I have to do bad things, then I am successful now and it Hmm. works. Kan? So, Eh, ah, living in ignorance lah. Macam mana? yes. Dia Ah, dia macam tak sedar ah, dah dia punya mistake dia dan bukan tak sedar dia punya mistake, dia tak ada rasa remorse tau. tak okey. Dia tak ada penyesalan, tak ada pintu taubat tak terbuka. Macam tu lah kan. Ah, ah, So itu that alone is a punishment to the character tau. Bagi akulah if kita tengok from another perspective kan. Kalau ah, kita just nak tengok lightly, bolehlah macam tu lah kan. Kita boleh kata aku pun tak nafi memang ending dia a bit abrupt. ah, Lepas tu a bit resolution dia tak develop sangat kan. ah, So betul lah. hmm. Dia macam yalah, that's why I mention macam lazy writing towards the ending. Ada Mungkin sikit bukan lah. lazy writing lah. Hmm. Or maybe this tak tahulah, maybe there's a limitation dalam dia orang punya production. Tiba-tiba kena cut budget ke, tiba-tiba kena cut, kita tak tahu kan. Tak tahu, satu lagi kita tak baca buku dia. Understand So, lah. yang itulah kalau kita cerita pasal social responsibility, kena tahu cerita ni setaya, watak ni bukan hero, dia anti-hero. Dia develop from hero to anti-hero, kan? Mhm, Lepas tu the resolution of the movie, memang dia bergelumang dengan dosa sudahnya, kan? mhm, hmm. So, itu from what aku punya experience tengok cerita ni, itu yang aku nampak. So, macam mana? Kau rasa macam mana? Aku okay lah after after you give your points and everything. Betul lah, meaning benda ni pun is very subjective. Hmm. You one day you see this, kau tengok benda ni macam ni, the next Mhm. day kau tengok benda ni macam ni kan. Because Hmm. along the way tu, you get more info, you get more insight from other people. So okay lah, aku setuju jugalah. Bukan put aside lah, if you want to talk about social responsibility, you cannot view it in just one way. This is a Hmm. very big topic. This is very orang kata vague Ya, punya betul. punya issue. Hmm. So basically tengok je lah objektif. Are you entertained? Are you entertained Wah, yet? aku nak tunggu kau nak cakap ni dah. Are you not entertained yet? Nah. Kan? So Ah, yang itu pun nampak hmm, tak? Dalam cerita Gladiator tu, slavery, hmm, lepas tu exploitation of the slave, lawan hmm, dengan rimau kan, apa semua kan. Semata-mata untuk menghiburkan orang dan menghiburkan raja. hmm. Kalau kita tak put a spotlight on that, macam mana kita nak tahu there's a problem? Betul betul. Kan? Contoh. Hmm. Aku boleh terima lah dan bolehlah tukar aku punya sangkaan yang director ni bukan saja nak buat benda ni sekadar nak lariskan movie dia, bukanlah. Hmm. Okey, jadi persoalan dah terjawab. Permasalahan dah diberi penyelesaian. Oh, ini. uh, and I think that we can achieve to an agreement lah. Hmm. Dan aku rasa it's not fair for us to cakap the director just want to jual movie dia macam tu je. But there's actually a lot of benda yang dia masukkan Hmm. dalam movie tu yang sepatutnya kita dah boleh consider as dia dan dia punya part as a Hmm. to contribute to the social punya tanggungjawab lah. Hmm. Okay, and I think we are almost towards the ending of our session. Mhm. So kita macam biasa, before we end, Mhm. we will give ratings. Ratings, yes. So Abang Nugget, Ya, saya. enlighten us. Rating for this movie. Gambar cantik, cinematography lawa, character development best, plot development best, premise of the movie best, um, acting pun best. Okay lah, aku bagi more to the higher spectrum. Aku bagi Hmm, 8, 8. 8 Oh Hmm. A lah. A lah, A. Lah, A. Dapat Din Selesa ni 3.5 ke atas lah ni. Depends lah. Kalau ada correction dia jadi 78, dia B lah. Tapi dia A. Sekarang ni dia A lah. Hmm. Ah, Hmm. okay. For me lah,
basically movie ni aku memang puas hati lah dia punya uh, story development lah, dia punya character development, sorry. Character Hmm. development, story, dia punya details yang dia masukkan dalam movie ni, plot, tema dia yang sangat strong Hmm. dan juga dia punya apa penceritaan tu yang aku suka lah, Hmm. flashback, teknik dia cerita and then all those mini-mini details lah, itu yang aku suka lah Betul. dalam movie ni. Aku bagi ratings yang for me aku rasa 7.8 lah. 7.8 Oh, 7.8 tak lah. jauh lah Sebab kita tak jauh lah, tak jauh. Nah, beza dia tu aku rasa maybe because of the ni lah kita punya persoalan dia about social responsibility. Hmm. Before this aku macam lagi rendah tau. Oh, So after the session aku rasa macam okay lah, 7.8 is good enough for me 7.8 lah. lah. Dekat lah tu. Boleh boleh Dekat lah. boleh datang lepas kerja lah. So basically apa aku nak cakap to the people out there, this is a good movie. Yes. Memang bagus, tak rugi korang tengok lah. Hmm. Uh, Enjoy, memang movie ni best lah. Betul. Beli Uh, pizza, Beli pizza eh. beli pizza. What's your go to food kalau nak tengok movie? Oh, chicken wings. Oh, Chicken oh, wings. chicken wing. Kau ni Mak Saleh tu, kau western tu. Tak, chicken wings ni dia macam tak lemah sangat ah, tak belengah sangat ah. Finger food sikit lah, finger food. Ya, Kalau kalau makan nasi kalau biryani, buffalo wings lah, dia melemah juga kan. tengok juga sebab kau dip dalam sos kan. Dia coating dia simple je. Ni Hmm. sembang makanan. Kita memang tak lari tu. Mesti analogi ke apa ke sembang makanan. Dah. Eh, anyway kalau aku lah, kuaci tu. Tu lah kuaci kan. Kuaci sedap ke tu? Kuaci sedap agak. Hmm. Gen Y Cult Pick of the Week. Moving on to the next session. Before we end this podcast, Mhm. we would like to give the pick of the week Pick of the week. dalam movie ini. So I think we can agree Ya, betul. to to give this to give it a highlight, special highlight to the storytelling lah. So we can say that the pick of the week is the best storytelling for the movie. Betul. Setuju. Apa yang buat kau rasa best storytelling Macam aku cakap tadi all those mini details, dia punya flashback, dia punya teknik penceritaan dia, introduction for every scene lah. Bukan introduction for character saja. Introduction for every scene dia macam ada dia punya nak cerita pasal ni dia akan cerita pasal ni dulu, nak cerita pasal ni dia cerita pasal ni dulu. So memang details lah, memang aku enjoy all those little Betul. things. Betul, Dia, setuju. dia dalam movie ni kau tak perlukan skrip sangat untuk bagi tahu sesuatu benda. Macam any action, Hmm. ya itu lagi style sebenarnya bagi aku. Yalah, Bila yalah. kau just use your movement and your reaction, your face punya apa, facial punya expression untuk show something. And kalau audience boleh faham meaning, oh memang your lakonan memang hebat lah. And Macam then your directing memang hebat. Itu je aku cakap. macam berada di Tamam ah. Macam berada macam berada Din Tamam dalam suatu ketika lah dia Ya, punya ya, ya. lakonan lah. So guys, thank you so much for listening until towards the end of the podcast. I Yes. know Thank you very this is a much. podcast, so it's obviously going to be long and it doesn't have visual. But if you guys manage, to bear with us, stay and listen with us until the end, we appreciate so We much. appreciate. Betul. And we hope you get a lot of input as well lah. Hmm. Bukan setakat dengar saja kan. Ya, ya, ya. We will try to make the upcoming session to be more informative, to be more fun, but we need your feedback. So let us know, just comment, and for those who kalau yang tak follow our IG, you can just go and follow our IG is gen_y_cult, Betul. and Facebook you just search Tonton Apa di Netflix, just like our Facebook page. Betul. All right, and also basically YouTube channel, of course, subscribe, hit the Yes. bell button so that you can get notification whenever we release a new video on YouTube.
again, thank you so much, guys, for Thank listening to you. us. Thank you, and just stay tuned. We'll be releasing more upcoming videos. Okay, stay safe, guys. Bye Take care now. bye. Bye.